Wow. Yota segi single kat situ. Ya, betul. The Topcast, Yudu Gang. So macam mana ni? Kau dah kalah dah? Alamak, Aku simpan lihat. rambut lah. Ha? Simpan rambut ni. Simpan rambut lah. Oh, aduh. Esok ada rambut guys. Tak. Sampai kau menang something else, kau tak boleh shave dah tau. Tak boleh shave, tak boleh potong. Kau simpan. Aku akan tengok rambut kau tiap hari. Tapi kat sini kita lihat circle ditunjukkan kali pertama akan berada di kawasan Pulau Besar. Dan dah lama sebenarnya circle tak tutup di Pulau Besar. Selalunya dia lebih cenderung sebelah kiri. Kali ini nampak macam cenderung pergi ke arah mungkin Kuari ke Ban ke. Kita akan lihat apa yang akan berlaku dalam circle-circle akhir kita. TRX akan menang walaupun daripada jauh dan mereka kena masuk ke dalam. Kerana mereka memang hebat. Tapi pasukan Steel Heart akan bermain dengan semua 4 player mereka ada. Ya, pasukan Steel Heart saya akan ingin mencerobohi pasukan daripada Resurgence tapi berada di kawasan tepi-tepi saja untuk bangunan-bangunan di mana Paradise Resort itu berada pasukan Resurgence, dan di kawasan bootcamp tidak diturunkan oleh pasukan yang lain iaitu Dingus MZ sahaja yang akan memperolehi keseluruhan item yang mereka akan ambil di bootcamp ini. Dingus, AG, MZ, dan Dingus ni memang satu pasukan yang akan turun ke sini jika tiadanya J8. J8 tidak bermain untuk hari ini bersama dengan pasukan 8 GMT dan Team Secret. So beberapa team yang signifikan tidak ada. RSG akan mengambil tempat ini walaupun ada pasukan SMG bermain kerana SMG akan naik di atas. Kau. Resurgence dalam kawasan Paradise. Dua-dua tim ni diorang turun di tempat yang ada haiwan lah. Satu adalah gajah dekat Paradise. Dan satu lagi dekat kau. Kau tu lembu Yep. Lawa tak? Kalau saya sekolah menengah dulu kan, lawak tu lah selalu keluar. Kalau sekolah menengah. Ada ke? Ada. Lawak apa tu? Lawak kau lembu. Kau tu lupa. Aku ingat terkejut masa sekolah menengah. Bukan. Dah ada PUBG Mobile masa tu. Oh, sama sangat. Sebab J pun dulu masa sekolah rendah dah main PUBG kan. Yalah betul lah. Masa tu phone tak ada colour lagi tu pun. Tak ada kala pakai phone yang rotating tu. Macam tu mu boleh. Dia bila nak pakai AWM red dot dia tung. Dia tertembak. Alah, aku boleh bayangkan lah bunyi music lobby dia. Dulu ramai juga orang yang berbakat muzik-muzik ni. Betul. Dia suka kompos muzik-muzik. Apa namanya? Mono apa something. Ya, betul. Monoton. Monoton ya. Agak menarik lah. Ya, lepas tu bila dia dah upgrade sikit, polyphonic. Itulah zaman-zaman kita muda Tapi ST mungkin akan menemui zaman maut terus. Semalam kita orang berlepak dengan tim SMG dan mereka cakap bahawa semua tim yang main dekat Sandhawk okey. Kecuali tim Steel Heart. Sebab apa? Diorang suka camp dekat satu rumah dan diorang akan buat semua benda ini, tetapi kali ini Resurgence mereka lebih bijak daripada dapat dua-dua camper tersebut. Dan Small Boy akan tengok je dia ban dia. Dia marah. Tapi itu yang buat game ni best tau. Ada dua tiga team yang suka buat benda macam ni. Dan Jani cakap, kita orang pergi kawasan tu, semua rumah pintu dia terbuka, tapi rumah ni satu je pintu tutup. Kami pun syak, ada orang kat dalam rumah ni. Kami hantar seorang masuk, kita orang keluar balik dan dia tembak. Kita ada orang camp. Ya, tapi ST memang betul. Dia memerangkap satu pasukan. SMG yang kena benda ni kan? Ya, SMG yang kena. Sebab ingat sama dia SMG tahun bosku yang kena benda tu. Dia tutup semua pintu. Lalu mereka masuk dengan selendangan macam tak loot lagi. Masuk dia kena loot. Tapi untuk minggu yang pertama, minggu kedua pernah juga jadi macam ni. Steel Heart dan Biam, tapi Axis Nolan masuk. Ni pun sama. Kedudukan untuk Nolan Axis sampai panjat je tingkap. Nampak Cik dekat situ, dia tembak Cik dan agak-agak lah bro. chill lah. Tak chill lah kong. Ini ekstrim tu. Tak relax tu. Alah. Betul-betul ekstrim lah. Terbakar dia. Betul. Aduh, ingat nak pen ke apa ke?
Balik Ya. Molotov. Tapi Steelheart sekarang ini akan berjumpa dengan MZ pula. Satu lompatan maut dilakukan oleh Nuke dan menghabiskan satu lagi. Steelheart adik jatuh, tinggallah Lorenzo. Satu orang player saja untuk pasukan daripada Steelheart. Sekarang ini kita nampak untuk pasukan Steelheart, diorang punya tactical kali ini tak menjadi. Nak Bravo terus masuk ke hadapan, ingin mendapatkan pasukan daripada Steelheart yang akan dihapuskan serta merta Lorenzo. Pasukan Steelheart jatuh di tangga yang paling-paling awal sini, membawa pulang 0 poin setakat ini. Hari ni mereka bermain antara yang paling sekejap sekali ya, sebab dah lah tadi show match tak main. Sebab Ya. dari sini terus habis. Rata terus. MZ pula meratakan mereka, dimulakan dengan RSG. Tapi memang wah, sekarang heavy malangnya mereka. Oh. Nak rotate masuk ke pulau besar, tiba-tiba terjumpa pula dengan satu masalah yang bernama SMG. AG telah pun terjatuh sebentar tadi. Sayang pasukan Flash Vision, dia punya rotasi tidak membuahkan hasil kerana ada penunggu di kawasan pulau tersebut iaitu SMG. Akhirnya Akhirnya ada bot meletup. ya, Tapi yang tak bestnya tak ada siapa mati. tak ada siapa mati serentak lah. Kalau dulu selalu juga nampak, dulu macam rasa sedih gila bila tengok jumper terjatuh daripada boat tu kan. Nampak macam boleh hidup, tapi ni Dingo berlawan dengan RSG pula. Air Pro akan jatuh. Garang lah diorang ni hari ni. Dingos dah dapat satu knockdown kat sini. Sun hampir jatuh tapi dia sempat untuk pergi ke belakang untuk hilap terlebih dahulu. Nook akan oh, dia nampak. Dia nampak tu player. Nah, itulah Small Boy. Small Boy mungkin tidak tahu Nook berada di kawasan ini juga. Sun akan memberikan masa untuk hilap. Dia berjaya. Ya, dia berjaya menggunakan medkit tu yang mengambil masa yang lama sedikit. Tapi yang menariknya lah dia tak rush in. Kalau tak tadi sikit je lagi. Memang dah sangat dekat dah Voki dan juga musuhnya. Ya. Lain macam tactical daripada Dingos. Show match lagi dan sekarang ini untuk permainan yang pertama tembakan dilakukan oleh Voke. Dia akan mengejar tetapi Nook akan berpusing-pusing dalam satu rumah. Ini ditembak oleh Y2K. Datang pula Sun. Tembakan secara ramah dia lakukan. Nyawa dia betul-betul low. Voke dapat satu lagi kejatuhan. Oh, tapi sekarang ini datang satu lagi daripada Dingos. Mereka nak cari Y2K dulu sebab Y2K menjadi durian anda geng. Jatuh satu lagi dan mungkin satu saja tinggal untuk pasukan RSG sebenarnya. Bonus tu, Small Boy, Iron Pro memang first kali untuk mati. Y2K duduk di kawasan yang jauh. Mereka tak boleh nak tembak dia dan Y2K akan meneruskan saingan untuk RSG. Seorang diri saja, Tiara mendapatkan Geek Snipes terlebih dahulu. Meneruskan keseorangan Y2K tapi daripada Small Boy ini akan cuba merangkak PPG telah berjatuhkan oleh pasukan dari Geek Fam di kawasan lain tapi Puteri telah pun dikeluarkan. Ini akan menyebabkan kurangnya pasukan daripada PPG punya kuantiti setakat ini. Small Boy dikeluarkan oleh Dingo. Sekarang ini mereka telah pun memperoleh 5 team kill terhadap Resurgence. Y2K tinggal satu orang sahaja. Dan dia tak hilang satu member pun. Yang jadi Ya. knockdown pun dua-dua pun akan dibangunkan semula. Satu permainan yang baik keluar daripada mereka awal-awal ni. Oh, Dingos. Ya. Mereka bergerak agak laju daripada bootcamp. Alamak. So, sama juga lah macam J8 lah. Bagaimana mereka main QB. Last player standing untuk PPG telah mati. Terkeluar. Garang betul PPG. Langsung sama dengan Steelheart balik awal. Ya, tapi tadi PPG yang dapatkan Geek Fam terlebih dahulu. Dan Geek Fam terus membuat satu serangan balas counter attack yang sangat laju dan sangat agresif ke arah mereka. Tapi Y2K, K. Okey, gerak lu. Nasib baik untuk Y2K, K. Triple K. Ya. Sorang-sorang nasib baiklah. Untuk Dingos datang berampiran kepada mereka. Dingos pula ditembak oleh dengan pasukan yang lain. Mereka baru saja making drive tu, baru saja meratakan Resurgence 3 orang player. Tapi ada juga kontester yang lain ingin mengambil mereka. Tapi sekarang ini untuk Waystar Expert akan berlawan dengan pasukan TNR. Tapi TNR ada compound open space bagi pasukan Waystar Expert. Perlahan mereka akan masuk. Perlahan mereka akan cuba meneliti dulu apakah ramai berada dalam rumah tersebut. Ya, betul. Inilah Waystar Expert. Carl, Moon, Romeo. Yang tadi main show match agak baik. Tempat kedua yang didapatkan oleh Carl. Namun show match tidak dikira. Pasukan TNR minggu pertama sangat agresif. Minggu kedua sedikit muted. Sedikit diam di dalam mereka punya carta. Mungkin adalah waktu ini yang mereka ingin mendapatkan mereka punya prestasi balik. Kali ini Stewart akan main. Itulah Circle TRX. Ada perjalanan mudah masuk ke dalam di kawasan bootcamp. Unless MV nampak mereka berenang lah, tapi agak jauh juga untuk mereka tembak. Tapi TRX ada peluang kalau Circle ni memang naik ke atas sebelah kiri. Peluang untuk Chicken tu memang agak cerah untuk tim
TRX. Ya, dan TRX pun melakukan langkah yang agak bijak dekat sini, iaitu bergerak melalui tempat dan memang kawasan ni sebenarnya tak ada orang sangat yang jaga. Baru circle kedua, masih ada seminit lebih untuk dimainkan. TNR akan duduk di 4 compound base. Sinbi Pro, Insomnus, Stewart dan Ryan. Raymond tidak bermain kali ini. Ya, 4 orang dalam satu compound yang berbeza. Westar telah pun bergerak keluar dengan kita tahu kehadiran dengan tim Noricol berada di kawasan depan, tapi pasukan Marlino inilah telah mengetahui bahawa Soprolan berada di hadapan. Itu pasal tempat tembakan yang baik dilakukan oleh Sniperman. Soprolan menerima damage tersebut terpaksa untuk menggunakan first aid kit terlebih dahulu, dan ini akan menjadi peperangan di antara kedua-dua pasukan di kawasan Quarry. Ya, Soprolan cuma ternampak dia punya laras napang saja sebenarnya. Tapi itu yang bagus untuk Sniperman ni. Sekali lagi ketepatan tembakan dilakukan oleh Sniperman ni harus dipuji, walaupun nampak laras napang, tetapi kita boleh katakan sikit saja boleh memberikan kecederaan yang serius ke arah pihak lawan. Sniperman ni satu lagi yang aku sampai sekarang tak puas hati. Sebab nama dengan senjata. Nama dengan senjata dia. Tak pernah lagi pegang sniper. Betul lah Amy cakap. Dan saya tak suka kalau Amy betul. Saya setiap hari saya berfikir benda tu juga. Satu lagi yang saya tak puas hati ialah J8 botak. Ya, J.A. botak. Sama. Berfikiran yang sama. Tak botak pun. Tak botak pun. Macam jumper dia lain cerita. Jumper nama Dia jumper. Lompat-lompat berkali-kali. Dan inilah Z. Tapi macam Geek Snipes kan. Snipes memang pakai sniper banyak. Dia paling antara yang paling banyak membuat tembakan jarak jauh. Sama dengan eye shots lah. So shot memang one shot, one kill lebih kurang. Kalau kita tengok pada game dia dimainkan di weekend semalam. Jarak jauh semua dia dapat. Inilah Mark 14 bersama dengan suppressor AR. Dan kita akan dihidangkan bersama dengan satu giveaway untuk anda. Budapest Bay Vuz 5, yes. Itulah dia. Kod untuk anda PMPL. Bukan, PUBGMobile.com/redeem. Letakkan bersama dengan ID anda untuk mendapatkan salah satu daripada barang-barang yang ditunjukkan ini. Tapi untuk mereka yang bermain game ini, mereka akan mendapatkan Mark 14. Walaupun tak ada orang nak ambil. Untuk waktu ini. Ada tim nombor 16 kat situ. Iaitu tim EZLX. Tapi mereka akan ambil. Ya, sebab keseorangan sahaja. Dan jangan lupa untuk like dan follow PUBG Mobile Esport Malaysia. Tapi setakat ini pasukan daripada Yudu Gang dan M249 juga dihidangkan oleh Dingus AG. Rasanya telah pun ambil, tapi inilah juga cash the PMPL loot dan masukkan kod tersebut. Budapest Batch Zing adalah kod anda PUBGMobile.com/redeem. Dapatkan. Tapi Bravo Haji dah ambil tadi, dan inilah Bravo pula sambung apa-apa yang ada, mungkin equipment level 3 seperti helmet, vest yang telah pun diperolehi. Tetapi kalau dilihatkan M249 dia berada di tangan Bravo. Haji ambil equipment level 3 sebenarnya, dan Yudu Gang berada di kawasan, masih lagi berada di kawasan Romania, dan cenderungnya untuk circle berada di kawasan kepulauan atas. Fredo. Circle yang agak baik untuk TRX memenangi Chicken Dinner. Ya, seharusnya memang dah chicken dah. Boleh end live stream dah. Ya. Boleh end guys. Tapi Marlino juga telah pun masuk. TNR betul-betul kat tengah. Tapi yang lagi tengah adalah pasukan Dingus yang melekat bersama dengan RSGY2KKK tadi. Tak bergerak langsung. Easy Alex berjaya nak masuk. SMG daripada Paradise Resort. Mereka membuat satu pertaruhan yang tersilap langkah sedikit. Tapi FV selamat dengan 3 orang. Ya, tapi kalau kita lihatkan pasukan daripada Northern SSMPX seakan-akan mahu bermain seperti meta-meta yang telah pun mereka lakukan sebelum ini. Bermain secara konservatif, slow-slow tapi steady untuk pergerakan mereka masuk ke ruangan-ruangan yang selamat lah. Ya, betul tu. Main berenang dengan tenang untuk FV. TRX akan masuk dengan mudah. NRL konservatif. Perlahan tetapi bertahan. Dan di sini Tara Links dijatuhkan oleh Easy, Skizo, LX. Yudu mendapat 4 compound. Di mana Naoki dan Drax berkongsi. Timun. Saya nampak ramai yang tengah membakar diri kat sini, Jay. Ya. Banyak tengah membakar diri dengan Molly. Ya. Itu perkara yang agak menarik. Apa benda ni? Apa yang terjadi?
Oh. Ya, memang dia orang membaling api-api. Tapi Geek Fam datang telah pun mendapatkan Westar, Suprolan dan satu kejatuhan. Dan kill yang kelima akan diperolehi oleh pasukan daripada Geek Fam. Sekarang ini terbaik sekali, tapi Geek Fam akan datang daripada bahagian belakang tanpa disedari oleh pasukan daripada Westar Expert. Yang menariknya, Westar Expert masih lagi berada di kawasan sini. Kalau kita lihat seperti tadi, mereka berlawan dengan pasukan-pasukan pihak lawan yang berada di seberang mereka. Tetap tidak bergerak, tapi dengan pergerakan yang tidak dilakukan oleh Westar ini pula lah di mana pasukan daripada Geek Fam akan maju ataupun datang daripada bahagian belakang. TNR walaupun tidak bergerak lagi, pasukan Vista akan tersangkut di dalam kuari tersebut. Dan di sini Geek Fam bergerak dengan kesemua player mereka daripada gudang ke gudang. Waktu ini satu permainan yang cukup perlahan walaupun telah pun hilang 2 tim, tetapi di circle ketiga seolah-olah tidak ada pasukan yang ingin berlawan. Tapi apa yang berlaku dengan tim SMG entah? Mereka turun di kawasan Paradise tadi daripada kau. Tak ada siapa pun sekitar tu, tapi 2 player mereka mati. Ya. Perkara yang mencurigakan. Ni. Tak, biasanya kalau minggu pertama, minggu kedua risau sikit lah tengok benda tu. Tapi sekarang tak risau dah. Betul lah. Itu yang mengejutkan, apa benda yang berlaku dengan korang? Ya. Sangkut mungkin. Sane. Tapi kalau ikut biasa pun lepas 5 minit sudah tidak ada perkara tersebut. Di sinilah Sane dengan M4, Dambrut, QB dan Snipes. Tapi untuk kita orang tak ada effect. Sebab tim tak main. Sebenarnya check pun tak nak check. Yelah. Grup lain. Yelah, itulah nak check pun tak boleh. Tapi di sini mereka akan lari. SMG masih lagi daripada Paradise Resort bergerak. Marlino dapat TRX perjalanan yang sukar bersama dengan Yudo Gang 4 compound yang mereka dapat tadi. Jumpa mungkin dengan Bosku, TNR dan juga TRX. Dingos sudah sampai ke circle sedikit. Y2KKK akan mengalami masalah sebab tadi dia bersembunyi dengan batu sahaja. Sekarang ni Dingos akan pergi lalu batu tu. Satu telah pun jatuh. Nah, itu 4-2-0 daripada pasukan FV mungkin. Gerakan daripada 4-2-0. Tiba pula ada orang di bahagian hadapan. Pasukan daripada Dingos. Juga pasukan Resurgence. Y2KKK tidak boleh buat apa sangat. Hanya perlu menunggu saja circle dan juga masuk ke tempat yang selamat. AG sudah pun mengetahui bahawa ada pasukan pihak lawan yang berada di kawasan hadapan tersebut. Nook yang tadi sudah pun mendapat circle, tetapi sayangnya circle telah pun beranjak di kawasan. Tapi kalau kita kan di kawasan sebelah kanan untuk circle sebentar tadi, iaitu telah pun datangi oleh Axis Nolan yang datang daripada bahagian jauh tadi dan menyentuh circle tersebut. Depan mata Kim. Dia jatuh, kena tembak dari belakang. Mustah Expert akan terhabis. Ziso menembak Yudo Gang. Naoki walaupun tembakan tidak tepat. Dingos pula menembak dari atas. Satu tempat yang sukar untuk TRX. Jin Boy telah pun jatuh. Janik dibunuh secara langsung. Memang dia tidak ada nasib yang baik lah Janik dengan Sunhawk ni. Walaupun Norland sebenarnya kedudukan dia memang sangat baik. Cara kemasukan mereka. Skizo pula jatuh. Dingos bertarungan 4 hala sebenarnya di tempat ini. Ya, sayang untuk pasukan daripada TRX. Pergerakan dia memang sangat-sangat jauh untuk masuk ke dalam circle. Tapi masuk dalam circle ada pula pasukan pihak lawan yang lain. Tapi Yudo Drax akan menuju ke hadapan bagi mendapatkan TRX. Nampak sudah Dingos, Bravo MC di kawasan hadapan. Drax pergerakan belakang pula ada Flash Vision. Ini akan menjaga mereka. Walau Yudo Drax telah dijatuhkan dengan satu lemparan grenade. Yudo, Fredo akan mencuba nasib bagi membantu sedikit sebanyak Drax yang telah pun dijatuhkan. Bosku juga telah jatuh sedikit demi sedikit. Drax juga dibunuh secara langsung. Ziso ditembak balas oleh Naoki walaupun atas pembunuhan tersebut meninggalkan satu saja untuk pasukan TRX pada waktu ini. Balingan bom. Easy Alex jatuh lagi. Dingos Sun yang menjatuhkannya di sini. Satu lagi bom dibaling ke arah pasukan Dingos. Di bahagian kiri circle ini memang sangat-sangat sakit untuk semua. Walaupun untuk pasukan yang di belah kanan tidak ada pertarungan yang besar sedang berlaku. Yudo Gang tembak daripada tepi, nampak FV mungkin. Yap, Yudo, Fredo masih mencari. Naoki telah berjatuh, tak akan diangkat. Sukar untuk diangkat sebenarnya. Ditembakkan daripada Fredo dengan jarak yang jauh. Dan fokus mereka untuk Yudo Gang sekarang ini adalah masuk ke dalam kawasan circle. Tetapi sekarang ini dia pula ditembak di kawasan belakang. Sangat-sangat sukar untuk Fredo. Circle keempat, jumper juga sedikit lagi nak masuk dalam circle. Tapi kalau dia masuk dalam circle ni memang ada 4 orang akan
memicukan mereka punya senjata kepada mereka, tapi Marlino di dalam circle dengan 4 orang. Tara juga dekat. Banyak pasukan yang ada 4 orang. Naoki dibunuh secara langsung. Dingus kena bergerak sedikit bersama dengan pasukan TRX yang jauh. Ya, waktu ini dilihat Marlino, mereka mempunyai circle yang terbaik, tapi Norland belum lagi masuk. Dingosan jatuhkan jumper, membunuh tu jumper secara langsung dengan AK. Tidak ada scope kat situ. TRX Kim juga akan dijatuhkan oleh Nuk Boss Ngah. Dibunuh secara langsung bersama dengan Boss Sam. Waktu ini 13 tim saja tinggal. Tim Dingos, game pertama show match 21 kill. Sekarang di sini mereka sudah pada 9 kill. Yap, sangat-sangat garang untuk Dingo CMZ. Bagi show match, diorang perform untuk match pertama pun memang diorang perform. Tapi Fredo kena dapat Zack kena tembak. Zack jatuh dan adakah dia akan dibantu oleh rakan dia lain. Ya, Fredo sekarang ni sedang mencari kill. Dia tahu dia keadaan yang sangat-sangat sukar untuk mendapatkan chicken dinner. Maka dia kena fokus untuk mendapatkan kill. Kalau tidak, placement dia sia-sia sahaja. Ya, sekarang 12 saja tim tinggal. Fredo balik untuk api-api, terus maju ke depan. Saitama akan pergi ke arah Zack untuk membangunkan beliau, tapi terlalu terlewat, tak boleh pegang dah. Minit ke-5, circle ke-5, minta maaf, tapi Fredo akan dibunuh secara langsung di sana oleh Bravo. Satu lagi kill akan masuk ke tangan Dingo, dan Dingo sebenarnya ada di dalam circle sudah sekarang ini. Y2KKK masih bersama dengan kita. SMG akan masuk perlahan-lahan. Putra sudah punya knockdown. Jenny juga akan dibunuh. SMG dikeluarkan tempat ke-11. Tara dengan 3 kill, 1 player di knockdown. Wild Horse perlu ke Wild Horse mal. Rian di knockdown, cuba dibangunkan tapi tak sempat. Yap, 3 kill untuk pasukan Tara. Proyektor X, Tara Assassino sebenarnya untuk mereka. Tapi sekarang untuk Dingos MZ betul-betul agresif. Dan kesilapan daripada pasukan Dingos Nook keseorangan saja. Sun juga telah pun dijatuhkan oleh Easy Alex. Marlino walaupun kedudukan super best untuk mereka. Mereka dalam circle, mereka dalam compound. Mereka perlu menunggu saja untuk orang-orang lain masuk. Di belakang mereka ada pasukan Norland MPX yang sedang cuba untuk masuk ke dalam. Geek Fam di bahagian bawahnya tinggal QB, Dingos. Walaupun mereka kuat, walaupun mereka kill begitu banyak, tapi mereka sedang ditekan bertubi-tubi. Bosku juga telah pun terkeluar begitu dengan Y2KKK. Tinggal 7 saja dalam masa beberapa sekelip mata. Oh, malang untuk Dingo. Dia cuba untuk selamatkan 2 rakannya dekat situ, tetapi mereka akan dikeluarkan di tempat yang ke-7 dengan begitu banyak kill. Circle terakhir ini memang betul-betul menyebabkan masalah bagi mereka. Tara sekarang ni masih dengan 3 orang player. Kita masih lihat Lynx masih lagi bersama kita, maka mereka boleh main healing. Wild Horse menembak dari arah belakang dan nampak 2 player Easy. Mereka 2 saja tinggal sebenarnya untuk Easy. 1 player di knockdown untuk Tara, cuba dibangunkan, tapi sekarang ni pergerakan daripada Norland MPX pergi ke depan mencari Marlino. 4 lawan 4 situasinya. Smoke sudah pun dibaling. Superboy mencari target dekat sini. Rift di dalam kawasan smoke. Nyawa-nyawa ikan sedikit untuk mereka semua. Semua nyawa-nyawa pink. Tapi Marlino ada advantage terlalu besar. Grenade tangan akan mula dibaling oleh mereka. Minit ke-23 sekarang ini. Yap, Norland akan masuk ke arah pasukan pada Marlino. Tembakan akan dilakukan. Epi telah pun dijatuhkan. Sekarang ini pemburu dan juga Riz akan datang daripada bahagian tepi dan juga bahagian tengah, di mana Marlino akan melakukan satu defensif yang agak baik karena mereka tembakan akan dilakukan. Superboy mendapatkan pemburu. Pemburu ditembak bertalton, tetapi Marlino telah berjatuh. Norland SSBX telah pun dikeluarkan. Marlino dengan peluang yang super bagus pada waktu ini, tapi pasukan TNR tidak boleh dilupakan. Mereka bersama pasukan yang agak barbar. Easy Alex, QB daripada Git Fam akan duduk saja melihat pertarungan ini sedang berlaku, tapi pasukan TNR macam mana mereka masuk, semua orang tak dapat circle. Jam sekarang ini ternampak 1 player Easy akan dijatuhkan dengan 2 orang player. Banyak kerja sudah boleh dilakukan oleh Encik tidur sebentar tadi, tapi sekarang dia tinggal 1 orang. Tara dengan 3 orang player masih lagi bersama kita. Circle seterusnya tidak ada pada sesiapa. Tim Marlino walaupun dia ada 4 player, dia kena keluar daripada compound ni. Kena keluar sekarang juga. Ya, dan dia keluar dan ada Tara dekat situ. Ya betul tu. Tara juga akan cuba untuk masuk dalam kursus circle. Tapi Geek Fam QB ada dalam seorang dalam rumah itu. Tapi Tara akan cuba melepaskan grenade dan terkena ke arah tidur sekarang ini dalam situasi yang sangat-sangat genting. Genting, tapi Wild Horse balingan satu lagi. Kalau kena betul maka habis rata tim ini dan mereka boleh fokus kepada kemasukan circle, di mana Marlino sekarang ni sangat rapat, tapi Geek Fam ada sudah pun masuk. Ya, pelan-pelan dia masuk, tapi Wild Horse satu lagi tahan kat sini ke arah tidur. Adakah kena menerima kuisan damage, tapi Blue Zone sudah pun menyentuh beliau. Dia mungkin akan jatuh pada play zone kat sini, tidak memberikan mata kepada tim Tara. Oh, dia main healing sebenarnya dekat situ. Yep, dia membiarkan saja untuk circle itu, makanya dia menggunakan first aid kit terlebih dahulu dan makanya akan dilakukan. Tara dapat jatuh 1. Easy tidur naik, sekali lagi dia akan cuba nasib, tetapi Easy telah dikeluarkan dengan begitu sahaja oleh Tara. Oh, nampaknya game yang
macam set and done sebab Tara jatuh satu orang. Jadi mereka tidak akan mempunyai gerombolan tentera yang cukup untuk berlawan dengan Marlino. Marlino akan ratakan pasukan Tara dengan mudah kerana Tara juga dimakan circle, juga tak dapat tempat dan sekarang ini tertakluk QB akan dapat advantage paling bagus untuk game ini. Dari Tara, mereka ada advantage sebab mereka akan ada circle seterusnya. Marlino ada number advantage sebenarnya waktu ini. Wildhorn dijatuhkan oleh Superboy. Bin pergi ke depan, Superboy dijatuhkan oleh Tara random. Dibunuh secara langsung, 3 je tinggal. Ini mungkin peluang untuk QB sebenarnya. Kalau ada keluar, cuba mencari Marlino. Dia ada peluang yang besar. QB dilihat malang. Top 2 dan game tamat. Marlino, winner, chicken dinner. Tahniah kepada pasukan Marlino. Winner chicken dinner sekali lagi untuk minggu yang ketiga, hari yang kedua.